Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton sekalian. Seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan berbicara tentang osteoporosis dalam segmen ataupun FB Live kami yang selalu kita adakan setiap bulan. Okay. Dalam program Jom Tanya Pakar. Okay. Hari ini seperti yang telah kami janjikan kepada anda semua, kita bawakan Dr. Rizal, yang berbahagia Dr. Rizal Abdulani, pakar ortopedik daripada UKM Specialist Center dengan subspecialty arthroplasty untuk membincangkan, mengupas topik osteoporosis bersempena dengan sambutan Hari Osteoporosis Sedunia yang jatuh pada 20 Oktober setiap tahun. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya alu-alukan anda untuk terus berkongsi sesi live pada hari ini. Kongsikan sesi live ini kepada rakan-rakan anda, saudara mara. Mungkin ada di kalangan kenalan-kenalan anda yang memerlukan info-info tentang osteoporosis dan juga kecederaan sendi pinggul ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Rizal sudah bersedia bersama saya. Dr. Rizal, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam segmen Jom Tanya Pakar hari ini, Dr. Rizal. Dr. Rizal sekarang berada di mana, Dr. Rizal? Saya berada di UKMSC. Okey. Sihat ya, Dr. Rizal? Sihat. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, Dr. Rizal, tanpa kita melengahkan masa, rasanya para penonton pun dah tak sabar nak tahu dengan lebih detail lanjut tentang osteoporosis dan kecederaan sendi pinggul ini. Baik, sebagai permulaan kepada perbincangan kita hari ini, mungkin Dr. Rizal nak terangkan dahulu kenapa kita perlu tahu mengenai osteoporosis. Silakan Dr. Rizal. Okey. Terima kasih Encik Rizky. So, masalah penyakit osteoporosis ni adalah disebabkan penyakit osteoporosis ni adalah penyakit yang agak common ya. So, sebenarnya ramai orang yang ada penyakit ni. Jika kita tengok daripada kajian-kajian dari barat, satu daripada dua kaum wanita yang berumur 50 tahun ke atas mempunyai masalah osteoporosis. Okey, di Malaysia kita tahu daripada kita anggarkan lebih kurang 15% rakyat Malaysia mempunyai masalah osteoporosis. Okey, masalah penyakit osteoporosis ni dia penyakit yang senyap. So dia tak banyak gejala, jadi kita tak tahu yang kita ada masalah osteoporosis ni sehingga kita mengalami komplikasi osteoporosis iaitu tulang patah. Okey. So kalau kita tengok pesakit yang ada mengalami tulang patah akibat osteoporosis ini akan mendapat banyak masalah perubatan yang lain. Okey, dan masalah-masalah ini mungkin serius dan boleh juga menyebabkan kematian. Okey, so jadi agak penting untuk kita cuba mencegah masalah osteoporosis ni. So saya berharap dari perbincangan ni kita boleh tahu tambah pengetahuan kita mengenai osteoporosis dan tahu cara nak diagnose, cegah dan rawat penyakit ni. Oh, okey. So, masalah osteoporosis ni sehingga boleh menyebabkan kematian ya, Dr. Rizal? Ya, betul. Saya rasa itu mungkin satu kejutan ya, kepada kita sebab selama ni kita menganggap osteoporosis hanya masalah yang berkaitan dengan tulang, so tak adalah mungkin sampaikan masalah kematian. Jadi mungkin Dr. Rizal akan terangkan dengan lebih lanjut nanti tentang perkara ini. Sebelum itu, mungkin Dr. Rizal nak terangkan apa itu osteoporosis. Okay. Osteoporosis ni kalau kita tengok pada asasnya tulang tu menjadi rapuh. Dan bila dia menjadi rapuh, dia mudah patah. Ada setengah orang panggil osteoporosis ni tulang reput, tapi sebenarnya tulang tu tak reput. Okey, so kalau kita tengok dengan lebih dekat, saya ada model tulang dengan saya ni. Di belah kiri saya ni adalah tulang yang osteoporotik. Kita tengok ruang-ruang di antara tulang tu besar, okey, dan struktur tulang tu sendiri agak nipis. Okey. So ni berbanding dengan tulang yang biasa, tulang yang normal. So bila tulang normal tu ruang-ruang antara
tulang tu adalah kecil dan struktur tulang tu adalah tebal. So jadi dia risiko untuk patah tu rendah kalau berbandingan tulang yang osteoporotik. Alright. Okay, so kalau kita tengok doktor, sekejap saya interrupt di situ. Mungkin doktor boleh tunjukkan lagi sekali model tadi. Okay. Okey, so yang ini yang sebelah kanan doktor tu adalah tulang yang osteoporosis atau macam mana tu? Tulang yang belah kanan ni adalah tulang yang normal. Ni kalau kita tengok dengan lebih rapat, biasanya kita kena pakai mikroskop. So kita tengok ruang antara lubang-lubang tu kecil, and then kita tengok struktur tulang tu sini dia tebal. Okay, kalau kita banding dengan yang belah kiri ni tulang yang osteoporotik, rongga-rongga ni adalah besar. So actually osteoporosis tu berasal dari perkataan osteo yang bermakna tulang, dan porosis tu porous. So dia berlubang, dia banyak lubang. So bila kalau kita cuba ukur, kita tahu ketupatan tulang yang osteoporotik ni sebenarnya rendah kalau berbanding dengan tulang biasa. Okey. Jadi tenaga yang kita perlukan untuk menjadikan satu tulang tu patah adalah rendah. Kalau kita bandingkan dengan tulang biasa lah, yang ni yang kita panggil low energy trauma. So tak perlu tenaga yang banyak untuk bagi tulang tu patah. So biasanya kalau kita tengok seseorang tu kalau dia berdiri, lepas tu dia terjatuh. Okey, kalau dia terjatuh, biasanya kalau biasanya kalau kita tengok seseorang tu kalau dia berdiri, lepas tu dia terjatuh. Okey, kalau dia terjatuh, biasanya kalau orang biasa dia mungkin sakit, ada lebam tapi tak ada patah. Tapi bagi pesakit yang ada osteoporosis ni, kalau dia berdiri, dia jatuh ataupun tergelincir, tulang tu boleh patah. So ini kita kena bezakan dengan tulang yang patah akibat tenaga yang kuat. So kalau dia aksiden kereta ataupun jatuh daripada tempat tinggi tu, memang sebab tenaga yang diperlukan tu tinggi. Tapi bagi tulang yang osteoporotik, tenaga tu sangat rendah. So kita panggil ni low energy trauma yang menyebabkan fragility fracture. Okay. Baik. Okey, penerangan yang baik daripada Dr. Rizal. Baru hari ini kita tahu rupanya struktur tulang tu sendiri sebenarnya dia memang ada lubang-lubang, ya doktor? Betul? Betul. So bukan kalau kita tengok dengan mata kasar, dia tulang ni sebenarnya dia solid. Tapi rupanya dalam medical kita bila tengok dengan lebih detail dengan mikroskop apa semua,
tulang tu sebenarnya memang ada lubang-lubang dia. Ya, kadang-kadang tu kalau tulang tu memang dah sangat osteoporotik, actually kita boleh nampak dengan mata kasar. Kalau kita tengok rapat-rapat pun kita boleh nampak. Dan kadang-kadang kalau kita tengok setengah pesakit tu, kalau dia punya tulang tu sangat osteoporotik, tenaga yang diperlukan untuk tulang tu patah sangat rendah. Saya ada pesakit yang saya pernah tengok yang sewaktu dia nak cuba bangun daripada katil, kaki dia tersadung pada selimut katil. So apa jadi, dia dengan bunyi prak and then sakit dekat bahagian pinggul. So tulang dia dah patah. Ada pesakit lain yang dia baru balik daripada, dia baru keluar daripada bilik air, dia nak duduk atas katil tapi dia salah bajet ketinggian katil tu. Jadi bila dia duduk tu dia terhentak sikit buntut dekat katil tu pun ada bunyi prak dan tulang tu patah juga. Ya. Okey. Sangat kritikal je masalah osteoporosis ni sebenarnya dan sangat membahayakan diri lah sebenarnya, betul tak? Boleh. Ya. Okey, para penonton sekalian, saya minta anda mengalu-alukan anda untuk terus berkongsi, like dan share Facebook page UKM Specialist Center dan juga kongsikan sesi live kita pada hari ini kepada rakan-rakan saudara mara supaya lebih ramai lagi dan lebih banyak manfaat tersebar luas kepada orang ramai. Baiklah, ada satu persoalan yang dan juga yang selalu kita dengar tentang osteoporosis ini, agak popular juga, iaitu kita selalu dengar osteoporosis ni dikaitkan dengan wanita, betul tak? Dan yang persoalannya adalah kenapa ia dikaitkan dengan kaum wanita? Adakah ia tidak menyerang kaum lelaki? Atau apa sebenarnya? Mungkin Dr. Rizal boleh jelaskan perkara ini. Penyakit osteoporosis ni memang sering dikaitkan dengan wanita. Tapi kita perlu faham osteoporosis ni dia banyak sebab. Okey. Kebiasaannya yang kita dengar adalah osteoporosis primer ataupun primary osteoporosis. Ni disebabkan menopause dan kesan-kesan penuaan. So bila kita tengok wanita yang menopause, mereka akan kehilangan hormon yang membantu untuk membina tulang. So bila selepas umur biasanya 50 tahun bila mereka menopause, diorang hilang hormon ni, sel-sel yang menyerap tulang tu lebih aktif daripada sel-sel yang membina tulang. Itu pasal kita tengok kutubatan tulang tu akan tiba-tiba jatuh dengan mendadak selepas menopause. And ini adalah sebab kenapa wanita boleh mendapat osteoporosis dan kenapa mereka dapat osteoporosis lebih awal berbandingkan dengan kaum lelaki. Tapi kalau kita biarkan bila umur kita meningkat, kita dapati kaum lelaki pun boleh dapat osteoporosis juga ya. Ini disebabkan faktor penuaan lah yang kita panggil senile osteoporosis. Kalau kita tengok umur kita bila kita meningkat, sel-sel yang menyerap tulang tu lebih sikit aktif daripada sel-sel yang membina tulang. Jangka pendek ni tak ada masalah. Tapi apabila proses ni berlaku dalam masa yang lama yang mengambil masa yang berdekad, kita dapati selepas umur 70-75 tahun, kehilangan tulang tu dah cukup banyak dan boleh menyebabkan tulang tu menjadi rapuh. Selain daripada, so mungkin kita kata ini masalah wanita dan masalah orang tua, tapi ini pun tak betul juga ya. Sebab kita tahu kita boleh dapat secondary osteoporosis ataupun osteoporosis bunda. Ini adalah osteoporosis yang disebabkan penyakit-penyakit yang lain ataupun mungkin disebabkan keadaan-keadaan tertentu. So penyakit yang boleh menyebabkan osteoporosis adalah seperti hyperparathyroidism, hyperthyroid, type 1 diabetes, kerosakan buah pinggang, masalah dengan penyerapan kalsium ke dalam badan. Kalau kita tak makan kalsium yang mencukupi ataupun tidak mengambil vitamin D dengan mencukupi, ini juga boleh menyumbang kepada secondary osteoporosis. Kadang-kadang ubat-ubat yang kita makan untuk penyakit lain juga boleh menyebabkan osteoporosis juga. Biasanya ubat yang sering dikaitkan dengan osteoporosis, secondary osteoporosis ni adalah penggunaan steroid dengan penggunaan steroid. Jadi rawatan untuk secondary osteoporosis ni bergantung kepada penyakit atau keadaan yang menyebabkan masalah osteoporosis tersebut. Baiklah, Dr. Rizal, satu penjelasan yang sangat baik.
Saya percaya para penonton semua jelas tentang penerangan yang telah disampaikan oleh Dr. Rizal tadi. Tapi itu adalah baru permulaan ya Dr. Rizal. Kita banyak lagi yang kita nak ceritakan pada hari ini sebenarnya. Dan jika saudari sekalian, para pendengar sekalian ada persoalan ya, saya alu-alukan anda untuk ajukan soalan di ruangan komen Facebook live kita pada hari ini. Dan kalau boleh anda kongsikan kepada sesi live ini kepada rakan-rakan, saudara mara supaya maklumat-maklumat yang kita sampaikan pada hari ini, perbincangan kita pada hari ini tersebar luas. Rugi kalau kita tak berkongsi ilmu-ilmu sebegini. Kami di UKM Specialist Center bawakan doktor pakar ortopedik daripada UKM Specialist Center, Dr. Rizal Rani, untuk membincangkan tentang topik osteoporosis dan kecederaan sendi pinggul pada hari ini. Baik, kita belum touch lagi tentang masalah sendi pinggul. Mungkin selepas ini kita akan bertanya kepada Dr. Rizal tentang masalah sendi pinggul. Tapi sebelum itu ya, kita nak berehat seketika dan sekembalinya nanti kita akan bersama dengan seorang lagi doktor pakar daripada UKM Specialist Center. Siapakah beliau? Kita nak bercerita tentang GIOP. Okey, anda ingin tahu siapakah yang kami akan tampilkan sebentar lagi? Teruskan bersama kami. Kita rehat seketika. Okey, terima kasih kepada para penonton yang masih setia bersama kami. Seperti yang dijanjikan, okey. Kali ini kita bawakan kepada anda yang berbahagia Prof. Madya Dr. Saktiswari. Okey, kalau tadi kita bersama dengan Dr. Rizal, so sekarang kita bersama dengan Prof. Madya Dr. Saktiswari. Selamat datang Prof. Terima kasih Rizky. Okey, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Okey, Prof, katanya Prof akan berkongsi dengan kita tentang GIOP. Baik, para penonton, kita nak tahu apa itu GIOP sebenarnya ya. Prof, mungkin Prof boleh terangkan apa itu GIOP atau istilah panjangnya glucocorticoid induced osteoporosis. Apa itu Prof? Okay, so GIOP atau Glucocorticoid Induced Osteoporosis adalah penyakit osteoporosis atau masalah tulang rapuh yang disebabkan oleh pengambilan ubat steroid. So ubat steroid, untuk makluman anda, adalah ubat yang digunakan untuk merawat pelbagai penyakit seperti penyakit rheumatoid arthritis, penyakit lupus, penyakit asma, penyakit eczema dan baru-baru ni COVID-19 juga dirawat dengan menggunakan ubat steroid. So pengambilan ubat steroid pada dos yang melebihi 2.5 mg sehari untuk tempoh masa yang berpanjangan, selalunya melebihi 3 bulan, boleh menyebabkan masalah osteoporosis.
So pesakit yang mengambil ubat steroid untuk jangka masa yang panjang, terutamanya melebihi 3 bulan dan pada dos yang melebihi lebih daripada 2.5 mg sehari, ada risiko mendapat fracture ataupun patah tulang disebabkan oleh GIOP. Okey Prof. Jadi bermakna GIOP ini ada efek disebabkan oleh pengambilan steroid, betul Prof? Ya. Ya. Mungkin Prof ada penjelasan yang lebih detail bagaimana pengambilan steroid ini sebenarnya menyebabkan masalah GIOP. Okay, so ubat steroid ni ada direct effect dalam metabolisme tulang. So pengambilan steroid boleh mengurangkan penyerapan kalsium. Seperti yang kita semua tahu, tulang kita diperbuat daripada mineral kalsium dan mineral kalsium amat penting untuk kesihatan tulang kita. So steroid secara langsung boleh mengurangkan penyerapan kalsium dalam badan kita. Selain daripada itu, pengambilan ubat steroid boleh mengurangkan pertumbuhan sel-sel tulang yang baru. Mengurangkan aktiviti, kita panggil dalam istilah perubatan osteoblastik lah. So mengurangkan pertumbuhan sel-sel tulang yang baru. Dengan tu pesakit akan mengalami masalah tulang rapuh pada usia yang muda. So GIOP boleh menyebabkan adalah sebab utama secondary osteoporosis. Selalunya osteoporosis dikaitkan dengan usia tua. Okey, warga emas yang selalu mendapat penyakit osteoporosis. Tetapi orang muda boleh dapat osteoporosis dengan pengambilan steroid. Okey, baik Prof. Baik, kepada para penonton, itu dia penjelasan tentang GIOP dan bagaimana steroid menjadi punca kepada ataupun penyebab kepada penyakit GIOP. Masih lagi perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan osteoporosis. Jadi saya perlu anda untuk terus like, follow dan share perbincangan kita tentang osteoporosis hari ini bersempena dengan hari kesedaran osteoporosis sedunia yang kita raikan pada hari ini 20 Oktober. Okey. Baik Prof, kita nak teruskan apa faktor-faktor penyumbang kepada penyakit GIOP Prof? Okey, selain daripada pengambilan steroid yang saya nyatakan tadi, terdapat beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada GIOP. Contohnya penyakit-penyakit seperti rheumatoid arthritis, penyakit radang sendi boleh menyumbang kepada penyakit GIOP. Selain daripada itu, tabiat-tabiat seperti merokok, pengambilan alkohol, kurang aktiviti fizikal atau dalam bahasa Inggeris kita menyatakan sedentary lifestyle, okey, dan saiz badan yang kecil, sejarah keluarga yang dengan masalah osteoporosis, yang ni semua boleh menyumbang kepada penyakit GIOP. Okey, Prof, bagaimana pula penyakit GIOP ini dirawat? Okey. Dalam rawatan penyakit GIOP yang paling penting adalah pengambilan mineral suplemen kalsium dengan vitamin D. Okey, bukan sekadar mengambil multivitamin dengan kandungan kalsium dengan vitamin D, kandungan kalsium vitamin D perlulah mencukupi. So mengikut guidelines antarabangsa, dos kalsium yang pesakit perlu ambil adalah 1000 mg sehingga 1200 mg sehari. Manakala untuk vitamin D3, dos perlulah mencukupi iaitu antara 800 international unit sehingga 1000 international unit sehari. Selain daripada suplemen yang saya nyatakan tadi, pesakit-pesakit dengan GIOP dirawat dengan ubat-ubat seperti biphosphonate. Yang tu adalah dalam bentuk pil lah yang pesakit boleh makan seminggu sekali ataupun sebulan sekali bergantung pada jenis lah. Contoh biphosphonate yang kita gunakan adalah seperti alendronate, risedronate, ibandronate, dan juga terdapat ubat-ubat dalam bentuk suntikan seperti denosumab dan juga teriparatide. Okey, tapi sebelum pesakit mengambil ubat-ubat ni, mereka perlu berbincang dengan pakar rheumatologi ataupun pakar ortopedik ataupun pakar perubatan lah. Dan pesakit yang ingin mengandung, pesakit muda yang ingin mengandung mungkin setengah daripada ubat ni tidak sesuai. Dan mereka perlu berbincang untuk cara lain merawat penyakit GIOP. Okey, baik sekali perkongsian daripada Prof Saktiswari. Okey, saya rasa itu adalah penjelasan yang sangat baik, jelas. Rasanya penonton pun faham apa itu GIOP dan bagaimana ia dirawat, apa punca dia, apa semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada
Yang berbahagia Prof. Madya Dr. Saktiswari kerana sudi bersama kami pada hari ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Encik Rizky. Okey, sekali lagi kita akan berehat seketika. Pada anda semua jangan ke mana-mana, teruskan follow dan like serta share FB live kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan kembali seketika nanti bersama dengan yang berbahagia Dr. Rizal sekali lagi untuk berbicara kali ini tentang osteoporosis dan kecederaan pinggul, bagaimana ia berkait, saling berkait untuk masalah ini. Jadi anda nak tahu dengan lebih lanjut, teruskan bersama kami. Kita berehat seketika. Okey, kembali lagi kita dalam rancangan Jom Tanya Pakar di Facebook page UKM Specialist Center. Kita siarkan secara langsung pada hari ini bersempena dengan Hari Osteoporosis Sedunia 20 Oktober 2021. Tadi kita telah bersama dengan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Saktiswari. Seperti yang dijanjikan, kali ini kita kembali lagi bersama dengan Yang Berbahagia Dr. Rizal Abdul Rani, pakar ortopedik daripada UKM Specialist Center. Okey, Dr. Rizal, tadi kita tinggalkan satu, kita belum lagi cover topik kecederaan pinggul. Jadi sesi kali ini kita nak bertanya dengan Dr. Rizal tentang berkaitan osteoporosis dengan kecederaan pinggul. Dr. Rizal, apa itu berkaitan dia? Bagaimana berkaitan dia osteoporosis dengan kecederaan sendi pinggul, Dr.? Silakan. Okey, terima kasih Encik Rizky. Okey, so kalau kita ada osteoporosis, komplikasi utama akibat osteoporosis ni adalah tulang dia patah. Okey, so mana-mana tulang pun boleh patah. Okey, tapi kebiasaannya ada 4 tulang utama yang yang selalu patah. Tulang pinggul, tulang belakang, tulang bahu dan pergelangan tangan. Tapi kebanyakannya yang menjadi masalah besar apabila kita patah tulang pinggul tu sendiri. Okey, so bila kita patah tulang pinggul tu, kita tak boleh bergerak sebab kita sakit, jadi kita banyak baring. Okey, dan bila kita banyak berbaring tu, kita mudah untuk mendapat masalah-masalah yang lain. Okey, di antara masalah utama yang kita mungkin dapat akibat tidak boleh bergerak adalah darah beku yang kita panggil deep vein thrombosis. Ni berlaku apabila kita dapat darah beku di bahagian betis. So kaki menjadi bengkak dan sakit. Tapi masalah utama dengan deep vein thrombosis ni ataupun DVT adalah kadang-kala darah beku ni dia boleh pecah dan dia menjadi serpihan yang boleh melalui salur darah sampai ke paru-paru. Bila dia sampai ke paru-paru, dia boleh tersumbat kat paru-paru. Bila dia tersumbat kat paru-paru tu boleh menyebabkan masalah seperti
sakit dada ataupun susah bernafas. Dan yang lebih berbahaya, ia boleh menyebabkan kematian yang kita panggil fatal pulmonary embolism. Ya. Okey, selain daripada masalah dalam buku DVT, PE ni, kita juga boleh mendapat masalah seperti jangkitan kuman ya. So bila kita berbaring, kita tak menggunakan seluruh paru-paru kita. So bahagian yang kita tak pakai itu akan mudah mendapat jangkitan kuman. So biasa kita boleh dapat jangkitan paru-paru ataupun jangkitan pundi kencing. Okey, selain daripada ni, kita juga boleh dapat yang kita panggil tekanan kudis ataupun pressure sore. Ni akibat kalau kita berbaring lama, bahagian tulang yang menekan dekat kulit tu dan bahagian kulit tu menekan ke katil, menyebabkan salur darah pada kulit tu terjejas dan dia menjadi luka. Luka ni lama-lama dia boleh menjadi besar. Okey, kalau kita tak rawat. And rawatan pressure sore ni dia tak leceh, cuma dia perlukan rawatan yang rapi dan perlukan rawatan yang lama. So sebab baiknya kita cuba cegah daripada pesakit-pesakit ni mendapat pressure sore ni lah. Apa yang kita tahu juga, orang yang tak banyak bergerak ni, otot-otot mereka menjadi lemah, jadi keras, jadi pergerakan otot tu akan terbatas. So walaupun lepas kita dah buat pembedahan, pesakit tu dah boleh bergerak kembali, kita dapati agak sukar untuk mereka kembali kepada keadaan seperti sebelum patah tu berlaku. Okay? So specifically untuk tulang pinggul ni, apa yang kita dapati daripada kajian luar negara dan kajian kita sendiri, kita tahu 20 hingga 30% pesakit yang mengalami patah tulang pinggul akibat osteoporosisnya, 30% akan meninggal dalam tahun pertama selepas kepatahan tulang tu. So agak banyaklah 1/3. Dan kita tahu juga hampir 40% pesakit-pesakit ini juga yang patah tulang pinggul akibat osteoporosis tidak boleh lagi hidup berdikari. So mereka memerlukan bantuan untuk kehidupan harian lah. Okay. Alright, so kalau kita tengok, so dia agak serius lah masalah ni. So yang ni yang kita perlu cuba untuk cegah pesakit-pesakit ni daripada nombor satu patah tulang pinggul, tapi yang lagi elok kita cuba cegah mereka daripada mendapat osteoporosis. Okay. Adakah masalah ini berkaitan dengan sendi pinggul ataupun patah pada tulang itu sendiri? Okey. So sebenarnya kematian ni bukan disebabkan masalah osteoporosis itu sendiri, dia indirect effect ya. So yang kita tahu biasanya orang yang patah tulang pinggul akibat osteoporosis ni, mereka ni jenis yang frail, mereka jenis yang dah memang tak berapa sihat. Okey. So jadi bila terdapat insult seperti patah tulang pinggul tu, keadaan tu menjadi lebih teruk bagi mereka. Okey, so itulah pentingnya kita cuba untuk elak daripada perkara ini daripada berlaku. Oh, jadi maksudnya mereka yang menghidapi masalah osteoporosis ini, bila berlakunya kepatahan sendi pinggul atau tulang pinggul itu sendiri, maka pergerakan mereka terbatas, semua begitulah ya doktor kan. Jadi agak fragile bagi mereka. Okey, sekali lagi saya menyeru para penonton sekalian untuk terus berkongsi, jangan lupa untuk like FB page UKM Specialist Center, kerana kita selalunya berkongsi perkara-perkara atau perbincangan tentang kesihatan seperti yang kita adakan pada hari ini bersempena dengan osteoporosis, sambutan Hari Osteoporosis Sedunia. Kami tampilkan kepada anda yang bagi Dr. Riza Abdurrani, pakar ortopedik daripada UKM Specialist Center. Doktor, kita nak ke soalan yang seterusnya lah sebelum kita meraihkan soalan-soalan daripada para pendengar. Saya dah terima beberapa soalan ni daripada para penonton kita ni, ada rakan terus WhatsApp kepada saya ni. Tapi nanti sebentar para penonton harap bersabar, anda cuma tinggalkan soalan-soalan di ruangan komen FB Live ini. InsyaAllah saya akan raihkan sebentar nanti. Baik, soalan yang seterusnya, mungkin untuk memudahkan para penonton kita pada hari ini lah doktor, mungkin boleh doktor jelaskan bagaimana saya ataupun masyarakat di luar sana boleh detect ataupun boleh mengesan dan ambil tahu tentang masalah
osteoporosis ni, yang maksud saya osteoporosis ni sedang dialami oleh diri kita sendiri. Jadi macam mana kita nak tahu, sebab katanya tiba-tiba jatuh patah. So sebelum berlaku kejadian tu, apa tanda-tanda dia? Okay. Silakan Dok. Okay, terima kasih. So biasanya seseorang tu dia dah ada penyakit osteoporosis ni untuk jangka masa yang panjang. So cuma dia tak tahu, cuma bila dia ada trauma, dia terjatuh, dia mengalami kepatahan. So ujian utama yang untuk kita tahu sama ada kita ada osteoporosis ni atau tidak adalah dengan menggunakan ujian DEXA lah. Kita panggil DEXA scanner, Dual Energy Absorptiometry. So ujian ni sebenarnya seperti kita buat X-ray, dia mengambil masa lebih kurang setengah jam dan radiasi daripada DEXA scan ni adalah sangat rendah. Actually dia lagi rendah daripada kita buat chest X-ray. Okay, so daripada DEXA scan ni dia akan scan bahagian pinggul dan tulang belakang dan dia akan ukur ketepatan tulang tu dan bandingkan dengan ketepatan tulang yang kita ada lah. So jadi daripada situ kita tahu sama ada ketepatan tulang tu cukup rendah atau tidak, dan kita boleh klasifikasikan seseorang tu sama ada orang tu tulang dia normal ataupun tulang dia osteoporotik ataupun osteopenia. So osteopenia ni adalah orang yang ketepatan tulangnya dah rendah tetapi dia tak normal tapi dia tak osteoporotik. So dia ada risiko untuk seseorang itu menjadi osteoporotik lah. So tu ujian pertama yang kita boleh buat. Okay, so ujian DEXA ni seeloknya patut dibuat oleh setiap orang apabila mereka berumur 65 tahun untuk kaum wanita dan 70 tahun untuk kaum lelaki, sebab pesakit-pesakit ni yang paling tinggi risiko untuk mendapat kepatahan tulang akibat osteoporosis. Tetapi jika seseorang tu mempunyai risiko-risiko lain, so katakan kalau dia menopause pada umur yang awal, so kalau kurang daripada menopause pada umur kurang daripada 45 tahun, ada mengambil steroid ataupun ada masalah penyakit-penyakit lain yang boleh menyebabkan secondary osteoporosis ni, mereka patut menjalankan ujian DEXA ni pada umur yang lebih muda. Okay? Kadang-kadang mungkin setengah orang kata dia susah nak dapat appointment ke nak buat DEXA scan ni. So bagi orang-orang lain, apa yang mereka boleh buat, mereka boleh buat penilaian online. Okay, kita panggil ujian ni kita panggil FRAX, Fracture Risk Assessment Tool, daripada University of Sheffield. So kalau nak cuba boleh Google aja FRAX daripada University of Sheffield, FRAX. So daripada FRAX ni kita boleh anggarkan kebarangkalian seseorang tu untuk mengalami tulang yang patah dalam masa 10 tahun. So kalau kita pergi website ni, kita boleh klik dekat calculation tu, kita pilih negara kita. Tapi negara Malaysia tak ada dalam tu, kita tak ada data untuk Malaysia. Jadi biasanya kita akan pakai data daripada Singapura. So kalau kita klik Singapura tu, kita pilih sama ada untuk Melayu, Cina ataupun India. Okey, lepas tu kita isi kurang tu, dia akan tanya pasal berat, ketinggian, umur semualah. Okey, dan dia akan tanya risiko-risiko kita. So daripada lepas kita dah klik hantar, kita akan dapat dua markah ataupun dua jawapan. So nombor satu, kebarangkalian tulang pinggul untuk patah. So kalau kita dapat result yang mengatakan kebarangkalian tulang pinggul tu untuk patah adalah lebih daripada 3%, ataupun kebarangkalian untuk tulang utama untuk patah, so major osteoporotic fracture lebih daripada 20%, so 3 dengan 20, kita boleh anggap yang orang tu ada osteoporosis. Okay, so jadi jika dapat markah yang tinggi tu, mungkin bolehlah pergi berjumpa doktor untuk membuat ujian DEXA pula. Betul, saya tertarik dengan ujian DEXA yang Dr. beritahu tadi kan. Bagaimana kita nak mendapatkan ujian DEXA? Adakah kita perlu ke hospital atau klinik bertemu dengan doktor ortopedik, ataupun kita boleh ambil pakej-pakej kesihatan yang biasa ada di hospital? Mungkin doktor boleh terangkan sedikit dulu. Okay, so kalau nak buat ujian DEXA ni boleh jumpa doktor ortopedik ke,
family med ke ataupun doktor perubatan, tak ada masalah, boleh jumpa siapa-siapa dan kita boleh arrange ujian DEXA ni. And mungkin ada juga package kesihatan yang juga yang ada juga ujian DEXA sekali dalam package ni ya. Atau nama lain dia bone density kan, betul? Betul, bone mineral density BMD ya. Dia soalan ni untuk mengukur ketepatan tulang kita. Tapi fasilitis ini memang di hospital ataupun di klinik lah. Biasanya tidak kat klinik ya. Okay. Alright, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Saya percaya anda semua dah memahami apa itu osteoporosis, dah diterangkan oleh Dr. Rizal sebentar tadi. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembalinya kita nanti insyaAllah kita akan raikan soalan-soalan yang telah dihantar kepada kami. Seperti yang telah dihantarkan oleh rakan saya ni, dia bertanyakan tentang pengambilan susu high kalsium, adakah benar untuk boleh mencegah osteoporosis? Ya, selalu kita dengar ya perkara ni. InsyaAllah nanti mungkin Dr. Rizal boleh menjawab persoalan ini. Teruskan bersama kami, teruskan berkongsi sesi live kita pada hari ini. Kongsikan dengan ramai rakan-rakan, kenalan, saudara mara anda. Dan jangan lupa untuk follow dan like Facebook page UKM Specialist Center. Baiklah, kita berehat seketika. Kita akan kembali sebentar lagi. Okey, terima kasih. Kembali lagi kita bersama dengan rancangan Jom Tanya Pakar di Facebook page UKM Specialist Center. Bersama saya hari ini yang berbahagia Dr. Rizal Abdrani, pakar ortopedik UKM Specialist Center, subspecialty arthroplasty. Berbicara tentang topik osteoporosis dan juga kecederaan pinggul. Banyak dah kita bincang tadi ya, Dr. Rizal, dan saya tinggalkan soalan untuk Dr. Rizal tadi ya, soalan daripada para pendengar ni. Berkaitan ataupun tentang tanggapan orang ramai berkaitan dengan pengambilan susu high kalsium, dikatakan boleh mencegah osteoporosis. Betulkah perkara ini, Dr. Rizal? Okey, so salah satu masalah utama dengan kita tak mengambil kalsium yang mencukupi. So dengan mengambil makanan-makanan yang kaya kalsium ni banyak membantu untuk membina tulang lah, sebab kalsium ni adalah bahan asas untuk pembinaan tulang. Okey. Jadi kalau kita tengok, kalau kita nak minum susu saja, okey,
Kalau kita nak minum susu saja, kita memerlukan sebanyak 4 gelas susu untuk mencapai kandungan kalsium yang diperlukan oleh badan yang disarankan kita ambil. Tetapi kalau kita ambil susu seperti yang high kalsium ni, actually yang kita dapati kita tak perlu minum sebanyak 4 gelas susu. Kebiasaannya memadai kita minum 2 gelas susu pun sudah cukup ya. Okey. Okey, baik. So itulah sedikit penerangan tentang susu high kalsium. Okey. So dia bukanlah mitos ya, Dr. Rizal. Ada kebenarannya dia dalam perkara itu. Betul? Okey. Baiklah, kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya yang telah kita sediakan dekat sini tentang bagaimana kita boleh mencegah osteoporosis. Ya, Dr. Rizal, silakan. Okey, so osteoporosis ni cara kita nak cegah sebenarnya dia tak rumit sangat, dia actually agak simple. Kita cuma perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dan makan nutrien yang sesuai lah. Okey. So dari segi gaya hidup yang sihat, kita perlulah bersenam. Okey, bersenam ni bukan hanya menguatkan tulang tetapi ia bagus untuk kita punya cardiovascular health dan juga mental health kita. Okey. Senaman yang patut kita lakukan seloknya adalah kalau kita dapat jogging ataupun berlari. So lagi kuat kita bagi tekanan dekat tulang tu, lagi kuat tulang tu akan jadi. Okey, tapi bagi warga emas mungkin tak sesuai sebab kita takut mereka jatuh. Jadi kalau boleh mereka patut berjalan pantas ataupun berjogging. Kalau tak boleh berjalan pun akan membantu untuk menguatkan tulang. Okey. Tapi yang penting jangan sampai jatuh lah. Okay. So selain daripada tu kita perlulah membuang ataupun mengelak daripada melakukan tabiat yang tidak baik lah. So biasanya merokok lah, kita perlu elak daripada merokok sebab kita tahu memang ada kajian yang menunjukkan merokok tu akan membantutkan pertumbuhan tulang ya. Okey, selain daripada tu kita juga perlu mengambil nutrien-nutrien yang boleh membantu untuk membina tulang. Okey, so nutrien yang biasa kita cakap mengenai osteoporosis ni adalah kalsium dan vitamin D. So bagi seseorang yang tak ada osteoporosis, untuk mencegah kita perlu mengambil lebih kurang 1200 miligram kalsium bagi warga emas ya. So sumber kalsium ni kita boleh dapat seperti kita cakap tadi daripada diet, daripada susu ya, ataupun daripada makanan-makanan lain. Tapi kalau kita susah nak dapatkan kalsium mencukupi dan kita tahu memang rakyat Malaysia ni kalsium yang kita ambil tu biasa tak mencukupi, kita boleh mengambil kalsium suplemen untuk menambah agar kita mendapat kalsium yang mencukupi ke dalam badan ya. Okay. Selain daripada tu kita juga perlu mengambil vitamin D sebab vitamin D actually membantu untuk menyerap kalsium yang kita makan tu. Okay. And vitamin D ni sebenarnya dia banyak khasiat-khasiat lain ya, sebab vitamin D kita tahu dia membantu untuk memperkuatkan otot dan urat saraf, membuatkan kita punya immune system menjadi lebih kuat. Okay. So jadi vitamin D ni sebenarnya kita boleh dapat, badan kita boleh buat sendiri apabila kita terdedah kepada matahari, kita boleh buat vitamin D. So sinaran matahari yang sesuai adalah antara pukul 11 hingga pukul 3 petang. Kita kena berjemur sekejap lah selama 15 minit. Okey, untuk membuat vitamin D ni. Tetapi apa yang kita tahu daripada kajian yang kita ada, kita tahu rakyat Malaysia ni walaupun kita ada cuaca panas semua, kita masih lagi tidak mendapat vitamin D yang mencukupi ya. Okay. So apa yang kita boleh buat, kita pun boleh makan suplemen vitamin D. Panas doktor nak berjemur dekat luar. Betul lah, kadang-kadang pukul berapa tadi? 11 hingga pukul 3. Lebih kurang pukul 11 hingga pukul 3 petang. Tapi 15 minit cukup dan kita tak payah nak buka baju ke apa. Setakat kita dedahkan tangan dengan muka tu cukup. So maksudnya kalau kita dedahkan kepada cahaya matahari tapi yang menyinar ke dalam rumah kita pun cukup, boleh kata-kata? Ataupun memang kena keluar berjemur?
Kalau sinaran tu masuk memang cukup lah. Tapi kena 15 minit lah sekurang-kurangnya. 15 minit je tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Ada lagi soalan yang seterusnya ni daripada rakan saya juga ni, hantar melalui WhatsApp ni. Dia kata dia penggemar kopi. Ya, saya pun sendiri sebenarnya penggemar kopi kan. Jadi katanya amalan minum kopi ataupun minuman berkafein ni akan meningkatkan risiko untuk osteoporosis. Adakah perkara ini betul ataupun benar, Dr. Rizal? Okay. So dulu kalau kita tengok memang kita kata kafein ni boleh menyebabkan osteoporosis tapi kajian-kajian yang baru sekarang kata dia boleh menyebabkan tetapi dia punya risiko tu rendah. Okay, so sebenarnya tak banyak. So actually kalau kita minum kopi secara tak berlebihan lah. So kalau kita minum kurang daripada 3 cawan sehari tu InsyaAllah saya rasa tak ada masalah. Dan kalau yang lagi elok, kalau kita minum kopi tu kita tambah susu. So itu dah cukup untuk mengelakkan kesan dari mendapat osteoporosis daripada penggunaan daripada minum kafein ni lah. Okey, tapi kalau seseorang tu warga emas, itu kena jaga sikit sebab kita tahu warga emas ni dia punya kehilangan tulang tu lebih banyak daripada berbanding orang yang muda. Jadi kalau kita ambil kafein sedikit pun dia risiko dia mungkin lagi tinggi sedikit. Okay, so maksud doktor untuk tambahkan susu ke dalam kopi tu adalah susu yang memang daripada dairy, bukan creamer apa bukan creamer je, memang susu. Memang bersumberkan susu lah, susu yang asli. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah menghampiri ke penghujung rancangan sebenarnya. InsyaAllah kita cuba raikan beberapa soalan di sini. Boleh saya tambah sikit rezeki? Boleh. Ya doktor, ya silakan. Okay. So basically kalau anda berumur 65 tahun ke atas atau untuk kaum perempuan dan kalau untuk kaum lelaki 70 tahun ke atas, saya sarankan buatlah ujian DEXA, paling kurang buatlah ujian TRAX. Okay? Kecuali anda ada risiko-risiko lain seperti menopause awal ataupun sebab-sebab yang boleh menyebabkan secondary osteoporosis, mungkin bolehlah buat ujian DEXA ni lebih awal. So jika anda belum lagi mengalami kepatahan tulang ke apa, bolehlah ambil kalsium yang cukup dan vitamin D. Tapi kalau dah pernah ada mengalami tulang yang patah dan tenaga yang diperlukan tu tak teruk, so jatuh daripada keadaan berdiri, so anda mungkin perlu mengambil ubat anti-osteoporotik lah untuk membantu membina tulang tu balik. Okey doktor, kalau kita aktif bersukan ya, saya ada terbaca lah artikel yang mengatakan para atlet komposisi tulang dia lebih kuat berbanding dengan orang-orang kebiasaan yang kurang mengamalkan aktiviti kesukanan ataupun bergiat cerdas. Jadi adakah aktiviti sukan itu sendiri sebenarnya boleh membantu mengelak osteoporosis? Itu memang tak dinafikan lah. Okay? Kalau kita banyak bersenam, okay, kita beri tekanan dekat tulang tu akan bertindak balas. So dia akan ada tulang-tulang baru yang tumbuh untuk kuatkan lagi kita punya tulang lah. So kalau kita tak berapa aktif dan tulang tu akan lebih banyak diserap oleh sel-sel dan menyebabkan tulang tu boleh menjadi kurang kuat lah, tapi pada jangka masa panjang dia boleh jadi rapuh. Okay? So yang penting bagi kita kalau boleh kita kena start daripada usia yang muda lah untuk mengelakkan osteoporosis. Lagi banyak kita aktif pada usia muda, kita punya peak bone mass tu lagi tinggi. Bila dia lagi tinggi dia punya peak bone mass, dia kehilangan tulang tu menjadi lebih perlahan lah. Okay, dia mengambil masa yang lebih lama untuk sampai tahap di mana tulang tu jadi rapuh. Okay, so kalau orang tu lagi aktif, tulang tu jadi lagi kuat, risiko untuk mendapat osteoporosis tu lagi rendah. Okey, Dr. Rizal, ada soalan daripada para pendengar ni bertanyakan tentang perkaitan masalah osteoporosis dengan genetik ataupun salah silang keturunan. Mungkin ada family history yang mengalami masalah osteoporosis. Adakah ini berkaitan, Doktor?
ada ya, ada. Jawapan dia memang ada. So, kalau kita tengok kalau ada ahli keluarga yang pernah ada osteoporotic fracture apa ni semua, risiko kita adalah tinggi sedikit ya. Dan kita tahu kalau kita tengok kalau kita ikut kaum pun kita tahu kalau di Malaysia kaum Cina lebih banyak mendapat osteoporotic fracture berbanding dengan kaum Melayu ataupun kaum India. Okay, so memang ada genetic factor lah yang boleh menyebabkan seseorang tu lebih berisiko untuk mendapat osteoporosis. Okey. Banyak benda yang kita tahu pada hari ini. Itulah sedikit perkongsian kita dalam segmen Jom Tanya Pakar berkaitan dengan topik osteoporosis dan kecederaan pinggul bersama yang berbahagia Dr. Rizal Abdul Ghani, pakar ortopedik UKM Specialist Center. Baiklah, saya rasa kita dah sampai ke penghujung rancangan kita pada hari ini. Mungkin ada sedikit nasihat daripada Dr. Rizal. Okey, jadi so sesiapa yang kalau ada seorang wanita berumur 50 tahun ke atas, terutamanya kalau Cina ataupun Melayu, risiko anda untuk mendapat osteoporosis dan seterusnya osteoporosis fracture adalah tinggi. Jadi anda perlulah mengambil langkah-langkah untuk mencegah daripada perkara ini daripada berlaku ya. Okey, baik sekali. Terima kasih Dr. Rizal. Kami di UKMSC sangat berterima kasih kepada Dr. Rizal atas kesediaan beliau untuk bersama kami dalam rancangan Jom Tanya Pakar berkaitan dengan topik osteoporosis dan kecederaan sendi pinggul. InsyaAllah akan datang kita akan bawakan lagi Dr. Rizal untuk berbicara tentang topik-topik lain lagi. Pada para penonton sekalian, sesi live ini ataupun video ini, rakaman video ini akan berada di FB page UKM Specialist Center dan sedikit masa nanti kita akan uploadkan juga ke dalam YouTube channel UKM Specialist Center. Jadi anda boleh follow Facebook page UKM Specialist Center, Instagram kami juga atas nama UKM Specialist Center, YouTube channel kami UKM Specialist Center, supaya anda tidak ketinggalan untuk menonton dan mendapatkan ilmu-ilmu kesihatan yang dikongsikan oleh doktor pakar kami seperti yang kami bawakan pada hari ini, Dr. Rizal Abdul Ghani. Sekali lagi terima kasih Dr. Rizal. Sama-sama Encik Rizky. Okey, alright. Kita akan berakhir di sini. Sekali lagi terima kasih kepada anda semua yang telah menonton rancangan kami pada hari ini. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.